Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 November 2023 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM Muhammad Agus Yusof tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang pada 2 petang hari ini. Muhammad Agus yang berkemeja biru menaiki kereta Toyota Estima tiba di IPD berkenaan ditemani peguamnya Faizal Abdul Rahman. Dia hadir bagi memberi keterangan berhubung video perbualan miripnya dengan seorang kaki tangan JCOM dikatakan disunting pihak tidak bertanggungjawab yang tular baru-baru ini. Dalam pada itu, pada sidang media selepas selesai memberi keterangan, Agus memberitahu bahawa dia telah mendedahkan siapa Mr. H yang didakwa menjadikan penolong pegawai JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani sebagai kambing hitam. Saya sudah berjumpa dengan pegawai penyiasat, sudah selesai diambil keterangan. Saya sudah beri keterangan saya. Sederhana, saya telah dedahkan siapa Mr. H dan itu untuk siasatan pihak polis seterusnya. Banyak soalan yang diajukan, apa yang menjadi pertanyaan sangat tu? Saya tak boleh komen lagi lah pada waktu ini, tapi semua yang berkaitan dengan video itu ditanya oleh pihak polis dan saya telah menjawabnya. Dan video tu sendiri Datuk dah serahkan juga ke? Ada yang Bukan serahkan? saya yang buat. Ada yang dah diserahkan video tu? Itu bukan saya yang buat dan saya tidak ada komen tentang hal itu. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan menangguhkan keputusan pada pendengaran petisyen seorang peguam dan anaknya. Petisyen itu berkenaan mencabar enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan I Kelantan 2019. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat berkata, panel hakim akan bersidang dan membincangkannya selepas mendengar hujahan lisan daripada semua pihak. Ini bermakna Mahkamah Tinggi Negara itu akan membuat keputusan pada hari lain mengenai perkara itu. Intipati utama permohonan Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman ialah meminta agar Mahkamah Persekutuan membatalkan 20 kesalahan syariah dalam enakmen Kelantan. Ia atas alasan Dewan Undangan Negeri Terbabit bertindak melangkaui bidang kuasa mereka. Selain Tengku Maimun, panel itu disertai Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Muhammad Zabidin Muhammad Diah, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sibli serta 5 lagi Hakim Mahkamah Persekutuan. Pada prosiding hari ini, Tengku Maimun mengingatkan semua pihak supaya menegakkan prinsip undang-undang dan tidak membuat sebarang kenyataan yang bersifat menghasut. Dalam pada itu, kira-kira 2,000 ahli dan penyokong PAS menyertai Himpunan Selamatkan Syariah di Istana Kehakiman pagi ini. Ada dalam kalangan peserta himpunan itu datang dari Kelantan, Terengganu dan Kedah. Himpunan aman itu bagi mempertahankan undang-undang syariah susulan petisyen seorang peguam dan anaknya mencabar 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah dalam Kurungan 1 Kelantan 2019. Mereka berkumpul sejak 8 pagi tadi dan himpunan dimulakan dengan solat hajat. Sesetengah penyokong dilihat memegang bendera Palestin dan sepanduk Pertahankan Enakmen Syariah Kelantan. Sementara itu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man tidak menolak akan ada himpunan lain dianjurkan selepas ini sekiranya ada ancaman berterusan dilakukan. Kita beri peringatan, beri amaran kepada semua pihak bahawa ini bukan himpunan pertama. Sekiranya ada ancaman berterusan kepada sistem perundangan Islam dan agama Islam, jutaan ummah akan berhimpun nanti insya-Allah. Berita seterusnya, sesi Dewan Rakyat pada sebelah pagi ini sepi tanpa kehadiran ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Isu ketidakhadiran berkenaan dibangkitkan ahli Parlimen Tampin Muhammad Isa yang tampil mencelah ketika sesi soal jawab sedang berlangsung. Sehubungan itu, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memberi lebih masa kepada ahli parlimen untuk membangkitkan sebanyak 3 lagi soalan tambahan.
Sebelum Menteri jawab, sebelum Menteri. Oleh kerana kita dapati ramai ahli parlimen tidak hadir, saya akan membuka peluang kepada setiap soalan yang dijawab ni untuk 3 soalan tambahan. Sila Menteri. Dan si speaker bukan ramai tak adil. Seorang pun pembangkang tak ada pada hari ini. Inilah PL pembangkang dan si speaker. Yang tu tak apa, biar speaker yang cakap. Kerusi barisan ahli parlimen pembangkang pada sesi persidangan pagi ini kosong tanpa kehadiran mana-mana wakil rakyat. Sementara itu, ahli parlimen pembangkang hari ini mempertahankan ketidakhadiran mereka dengan berkata mereka pergi memberi sokongan kepada Himpunan Selamatkan Syariah di perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Husin Hafiz, Syed Abu Fasal berkata, ketiadaan wakil pembangkang di Dewan Rakyat pagi tadi bukanlah perbuatan ponting. Kami selalu hadir dalam Dewan ini. Walaupun pagi tadi kami ke Istana Kehakiman untuk memberikan sokongan solidariti kepada hukuman syariah, tapi kami dikatakan ponting. Sebenarnya tak ponting. Okay, dalam masa yang sama, Bukit Gantang, saya nak tanya sikit. Kalau dikatakan ponting, bolehkah kita katakan semua menteri penuh yang tak hadir kecuali Menteri Kesihatan ni ponting pada masa ni? Tanya sikit Gantang. Pasal Mas, menteri mungkin sibuk untuk mengagihkan peruntukan. Veteran DAP Lim Kit Siang mengesahkan bahawa beliau akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura Mohamad. Beliau mendakwa ahli Parlimen PAS kepala batas itu membuat kenyataan berunsur fitnah terhadapnya. Ketika ceramah pada 4 November, Siti Mastura mendakwa Kit Siang sepupu kepada bekas pemimpin Parti Komunis Malaya, Mendiang Chimping. Beliau juga mendakwa bahawa Kit Siang dan anaknya Guan Eng ialah sepupu Perdana Menteri Singapura pertama, Mendiang Lee Kuan Yew. Siti Mastura juga mendakwa ahli Parlimen Seputih Teresa Kok sepupu kepada Betty Chew, isteri Guan Eng. Menerusi entry terbaru di blognya, Kit Siang berkata dakwaan Siti Mastura tiada bezanya dengan dakwaan liar dan tidak masuk akal yang dibuat oleh Presiden PAS Abdullah Hadi Awang sebelum ini. Katanya Hadi mendakwa beliau dan DAP Komunis, anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja. Khamis lepas, Teresa Kok berkata beliau telah memfahamkan saman fitnah selepas Siti Mastura gagal menjawab surat tuntutan berhubung dakwaan yang dibuatnya. Kita ke perkembangan berikutnya. Bekas setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah Muhammad Hilmi Abdul Wahab dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Dia didakwa atas 2 pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek perlombongan unsur nadir bumi REE di sekitar negeri itu pada Julai lepas. Muhammad Hilmi, 50 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Susana Hussein. Susana kemudian membenarkan Muhammad Hilmi diikat jamin RM45,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan selain tertuduh perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah. Tarikh sebutan ditetapkan pada 12 Januari depan. Sementara itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah, MBI Kedah, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Al-Star hari ini. Muhammad Sobri Osman, 63 tahun, didakwa melakukan 2 pertuduhan yang sama dengan Muhammad Hilmi di Kedah pada Mei lepas. Dia membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Rohatul Akmal Abdullah. Hakim menetapkan jaminan sebanyak RM100,000 bagi kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin. Mahkamah turut menetapkan 22 Januari depan untuk sebutan kes. Selepas hampir setahun menjalin kerjasama membentuk kerajaan negeri, PH dan BN Pahang memeterai perjanjian persefahaman MOU. Ini bagi mengukuhkan lagi kestabilan pentadbiran serta politik negeri itu. MOU itu ditandatangani oleh pengerusi PH Pahang, Amiruddin Syari dan pengerusi BN Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail dalam satu majlis di Genting Highlands malam. Wan Rosdi yang juga Menteri Besar Pahang berkata, MOU itu adalah bagi memantap dan memudahkan urusan pentadbiran kerajaan negeri serta sebagai rujukan pada masa depan.
Katanya lagi kerangka perjanjian itu meliputi pelbagai perkara termasuk perbincangan mengenai lantikan, jawatan, ruang kerjasama dan perancangan di negeri tersebut. Dia juga berkata kerjasama kedua-dua gabungan politik gergasi tanah air itu terbukti kukuh meskipun diuji dengan pilihan raya kecil Tioman dan Pelangai yang memberikan kemenangan kepada PHPN. Menjawab soalan mengenai tempoh luput MOU itu, Wan Rosti berkata kedua-dua pihak akan mengadakan perbincangan sekiranya terdapat sebarang ketidaksetujuan dalam sesuatu perkara. Pahang adalah negeri pertama yang memetera MOU berkaitan kerjasama kerajaan perpaduan selepas pilihan raya umum ke-15. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.